Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Macam mana dengan hari Isnin anda? Mandi blues lagi ke tu? Jangan mandi blues sangatlah. Mari ceriakan hari anda dengan kandungan-kandungan dan informasi-informasi yang bakal kami bawakan. Baiklah, hari ini kita bersiaran secara langsung di laman Facebook Melaka hari ini untuk sebuah program baru ni dinamakan sebagai Gegar at MSI dengan tagline kita Kasih Jadi Gedidan. Baik, untuk yang masih tidak mengenali kami, saya Faris Haikal Zakaria dan saya Farah Osman. Ya, hari ini kita akan bawakan 3 topik yang menarik yang berlaku sepanjang minggu lepas. Tapi sebelum tu Faris, sebelum tu Farah. Okey, sebelum tu kita nak bawa followers semua jengah dulu ikuti kami di laman sosial Facebook, Instagram dan Twitter Melaka Hari Ini, Telegram Melaka Hari Ini Official dan juga website melakaharini.my. Okey, jangan lupa subscribe juga YouTube Melaka TV dan Melaka Football. Baiklah, Farah, sebelum tu sebelum kita mula dengan topik, kita nak tunjukkan dulu edisi naskah Melaka Hari Ini untuk edisi ke-35. Boleh nampak kisah adik Allahyarham adik Zubaidi Amir Kushairi Abdul Malik menjadi front page hari ini untuk minggu ni. So jangan lupa dapatkan, dan boleh dapatkan di e-paper kita juga. Dan juga untuk dapatkan surat khabar ni mungkin boleh dapat di Jeperun, Masjid atas Surau dan juga di Pejabat Jabatan Kerajaan Negeri Melaka. Okey, seterusnya Faiz, kita nak bincangkan apa hari ini? Kita ada 3 topik yang menarik. Pertama sekali tentang PKP dilanjutkan lagi. Dan ini saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia memang kita sedia maklum dengan ini, dan kita bawakan topik kedua tentang Allahyarham adik Zubaidi Amir Kushairi, dan topik seterusnya mengenai Abid Liu Melaka, atau dikenali sebagai Pak Ngah. Dan terus saja dengan topik yang pertama, iaitu PKP dilanjutkan lagi. Ia berikutan dengan lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 yang sepatutnya berakhir pada 4 Februari. Betul kan? Betul kan saya silap? Tapi dilanjutkan sehingga 18 Februari 2021. Baik, bila cakap tentang PKP dilanjutkan lagi ni, tentu sekali pelbagai reaksi diberikan oleh masyarakat. Saya sendiri pun bila dengar PKP dilanjutkan lagi, sebab kita mengharapkan akan PKPB. Jadi bila dengar PKP dilanjutkan lagi tu memang agak kecewa sikit lah. Agak ketat sikit lah. Kita tak boleh keluar makan di kedai. Dan peniaga pun saya rasa mungkin ada inisiatif juga diorang usahakan untuk berdepan dengan PKP ni. Mungkin Fariz boleh ulas sikit mengenai apa reaksi diorang mengenai apabila PKP dilanjutkan. Tu lah, memang banyak reaksi Farah. Kalau kita tengok kat media sosial pun sampai ada yang buat lagu. Lagu dia, macam mana lagu dia tu? Oh PKP, syubab. senang buat duit, cuap-cuap je. Dan bila cakap tentang PKP dilanjutkan lagi, baru-baru ini saya ada buat tinjauan di sekitar Aikro. Di sekitar Aikro, dan kita bertemu dengan peniaga di sana, bertanyakan tentang reaksi mereka apabila menerima khabar tentang PKP 2.0 bakal dilanjutkan lagi. Kebanyakan daripada mereka sudah menjangkakan sebenarnya PKP dilanjutkan lagi. Saya rasa berikutan dengan trend kenaikan mendadak kes COVID-19 di Melaka sini pun dah beratus. Dah beratus, dan peniaga kelihatan tidak seperti dulu. Dulu mereka agak sedikit murung mungkin, fikirkan macam mana nak run bisnes mereka. Macam mana nak tarik pelanggan. Tapi sekarang ni mereka kelihatan lebih bersedia, dan in fact ada yang lebih kreatif. Macam dah terus buat inisiatif COD, melakukan promosi daripada segi TikTok dan sebagainya. Dan kita lihat PKP 2.0 kali ini pun kalau diikutkan pada syaratnya lebih longgar kan. PKP banyak sektor jualan sudah mula dibuka secara perlahan. Sektor jualan sudah mula dibuka, dan baru-baru ni pun kerajaan mengumumkan 3 operasi yang telah dibenarkan, pembukaan pasar malam, car wash dan kedai gunting rambut. Kedai gunting rambut. Bolehlah terus gunting rambut pun dah panjang ni. Okey. Dan
Memang pelbagai reaksi, tapi saya kira ini adalah satu langkah yang terbaiklah daripada kerajaan untuk mengekang penularan COVID-19 ini daripada terus menular, Farah. Okey, macam Farah, apa reaksi Farah bila menerima tentang PKP dilanjutkan lagi ni? Selain daripada sibuk beli roti gardenia. Of course rasa macam kita nakkan suasana dine in di restoran, mungkin tak nak ramai lah, mungkin dengan keluarga, dengan ibu bapa, tapi sebab demi COVID kan, so kita mahu pastikan keselamatan semua orang dijaga, kita jaga kita. Jadi saya rasa itu kerajaan buat langkah yang terbaik lah untuk melanjutkan PKP dan pastikan mungkin kita tengok dulu dalam masa seminggu ni mungkin kes tu mungkin akan menurun dan InsyaAllah sama kita doakan. Kalau kita ingat akan PKP kan? Itu pun dah janji itu kan? Okay, daripada topik yang santai kita akan pergi kepada topik yang lebih serius sikit, Farah. Saya rasa Farah lebih tahu tentang topik ni, iaitu tentang kes kematian arwah adik Ami. Okey, saya rasa ramai yang tahu mengenai tragisnya kematian adik Allahyarham adik Zubaidi Ami Kushairi Abdul Malik yang berusia 7 tahun yang didakwa mati lemas oleh bapa tirinya, tapi pemeriksaan siasatan polis mendapati ada kecederaan fizikal. Tapi sebelum kita saya kongsikan apa pengalaman membuat liputan, kita mungkin boleh tengok video ni, kita sharekan bingkisan kronologi tentang kes kematian arwah dia ni. Followers. Okey, itu dia sedikit bingkisan dan kronologi mengenai kematian arwah adik Ami. Kita lagi mesra panggil adik Ami. Sebab itulah panggilan yang keluarga angkat memanggil beliau, memanggil arwah sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir. Okey, saya kongsikan sedikit pengalaman ketika membuat liputan. Okey, kami wartawan mula mengetahui mengenai kisah kematian dia 29 hari bulan Januari malam. Ketika itu dan kita tengah mendapatkan informasi daripada polis lah. Kemudian dan malam itu juga video perpisahan keluarga angkat arwah adik Ami dengan keluarga angkatnya tular kembali sebab dia pernah tular dulu sebelum ni. Dan bila saya tonton balik tu perpisahan tu memang agak-agak menyedihkan lah, begitu sayangnya keluarga angkat tu kepada arwah. Dan Alhamdulillah hari Sabtu tu
keluarga angkat berada di Melaka dan kita sempat menemu rahmah ibu angkat kepada arwah adik Amir dan kita mesra panggil Umi. Betul. Bila saya sendiri sudah berapa kali membuat liputan mengenai keluarga yang kematian. Agak susah sebenarnya untuk mendekati sebab kita kena tahu dia punya emosi dia. Alhamdulillah kita segala-galanya dia permudahkan dan Umi memberi setiap kali Umi menceritakan detik-detik kisah-kisah dia bersama Amir, saya rasa sebab kita dapat rasakan setiap kali dia sendiri tidur dengan arwah adik Amir dan kalau kita dapat lihat sepanjang kami membuat liputan, Umi memang tidak pernah lekang, tidak pernah lepas bantal busuk arwah Amir di tangannya. Itu memang memberi kesanlah kepada keluarga angkat. Dan kalau boleh tengok video-video yang kita kongsikan sepanjang membuat liputan dan proses bedah siasat arwah Amir mengambil masa yang agak lama. Hari Sabtu tu, hari Ahad, lebih daripada 10 jam. Bermula daripada 10 pagi sehingga ke 11 malam. Dan kami juga berkampung lagi di Hospital Melaka tu untuk mengetahui apa punca kematian arwah. Tapi saya tak nak ulas mengenai siasatan kes tu sebab masih lagi disiasat dan saya cuma mahu berkongsikan betapa sayangnya betapa sayangnya keluarga angkat tu dengan arwah adik Amir. Dan ramai sebenarnya yang tertanya-tanya kenapa kami tak bertanyakan keluarga kandung, waris. Yes. Sebenarnya kita memberi apa yang cakap, kita menghormati keputusan dia. Mereka perlukan masa, mereka perlukan ruang sebab kes ni dah menjadi tular di laman sosial. So mereka minta diberi ruang. Okey, dan arwah Amir alhamdulillah selamat dikebumikan pada hari Isnin 1 Februari di Tanah Perkuburan Islam Padang Lebar di Jasin di lokasi kampung keluarga kandungnya. Okey. Dan kisah ini sebenarnya mendapat perhatian ramai dan kalau kita boleh kongsikan antaranya isteri Tunku Mahkota Johor, Cik Puan Halida, dan beliau sendiri menjelaskan berita kematian ini dia dipercayai didera oleh ibu kandung dan bapanya telah mengejutkan banyak pihak. Dan justru itu dia menyeru kepada masyarakat agar lebih proaktif dan bersikap ambil peduli dengan masalah yang berlaku di sekeliling. Dan kita juga dan kisah ini juga mendapat simpati Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan juga beberapa selebriti juga. Fazura, Fitri Yaya yang turut berkongsi simpati terhadap keluarga Allahyarham adik Amir. Okey. Jadi mungkin kita boleh kongsikan itu dia. Okey. So itu saja perkongsian yang saya boleh kongsikan dengan followers Facebook Melaka hari ini dan kita mungkin teruskan dengan marketing. Baik. Okey, tapi sebelum tu dan tentang kisah adik Amir tadi, saya rasa kisah ini memang betul, saya rasa menyayat hatilah. Saya pun selaku wartawan yang baru, mungkin ini pengalaman pertama saya berhadapan dengan kes yang tragis yang menyayat hati ni, macam ni. Sekarang saya terfikir adakah kerja wartawan ni sebenarnya wartawan ni perlu kental lah kan, sebab kita akan berhadap dengan pelbagai emosi daripada, kalau boleh tengok daripada ibu angkat sendiri macam mana dia mendakap erat bantal peluk kesayangan Allahyarham kan, yang dibeli dari sejak kecil lagi dan nampak saya sempat membuat liputan pada hari kedua sebenarnya di hospital masa proses bedah siasat dijalankan, dan boleh lihat macam mana keluarga angkat setia menunggu di ruangan menunggu di hadapan bilik forensik itu kan. Dan sebenarnya berita macam ni betul-betul mengejutkanlah, dan saya harap ia dapat dijadikan iktibar untuk orang di luar sana untuk sebenarnya kematian adik Amir ni dia menjadi perhatian meruntun rakyat Malaysia sebab
video perpisahan dia tentulah tu. Bila dia tengok kereta arwah adik Amir yang begitu matang. Selalu kan kalau budak-budak bila dia berpisah dengan keluarga, dia akan macam memberontak. Tapi adik Amir dia macam bersedih tapi memang seorang kanak-kanak yang matang lah. Even Umi sendiri menceritakan adik Amir sangat, dia jenis yang mendengar kata, jenis yang seorang kanak-kanak yang ceria dan Umi ada berkongsikan tentang adik Amir di usia 7 tahun, bayangkan dia dah boleh menghafal surah Al-Mulk. Itu 30 ayat surah Al-Mulk tu agak panjang, tapi bagi kanak-kanak seusia 7 tahun saya rasa itu satu yang luar biasa lah saya rasa. Betapa istimewanya Arwahayaham adik Amir. Dan di kesempatan ini mungkin kita boleh sedekahkan Al-Fatihah. Tapi sebelum kita ke topik seterusnya, kita nak beri laluan kepada iklan dahulu. Farah, ni Melaka Foodbus nak kongsi apa dia? Ya. Apa dia? Tak. Selepas ni kita akan lihat berbagai lagi tatapan, antaranya Melaka Foodbus nak kongsikan resipi. Tapi kali ini kita akan pergi kepada iklan. Ini Popia Pedas ni. Popia Pedas. So jangan terlio. Kita layan dulu lagi kembali selepas ini di Gegap at MSI. Perniagaan anda terjejas akibat PKP 2.0? Atau anda baru nak mulakan perniagaan tapi buntu? Bagaimana cara nak pasarkannya? Jangan risau, kami di Melaka hari ini sedia membantu. Iklankan produk anda kepada kami kerana kami menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk anda meningkatkan hasil jualan anda. Dengan platform-platform media sosial kami yang pastinya wow! Hubungi kami sekarang di talian 018 32999936. Itu dia nampak menarik. Faris, Popia Pedas. Terliur saja. Okey, kita nak ajak ramai-ramai peniaga, sesiapa yang mahu mengiklankan. MHI menyediakan pelbagai ruang dan platform untuk para penonton untuk meningkatkan hasil jualan dia. So mungkin boleh menghubungi pihak Melaka hari ini untuk mengetahui maklumat lanjut mengenai pengiklanan di Melaka. Kita banyak platform media sosial kita yang saya suka tu wow tu. Okey, dan topik seterusnya mengenai Abid Liu Melaka. Abid Liu Melaka, kenapa kita gelarkan dia sebagai Abid Liu Melaka ni? Adakah kerana wajahnya mirip seperti Ustaz Abid Liu ataupun suaranya mirip seperti Ustaz Abid Liu kan? Tapi sebenarnya kepribadian dia dan sifat dia yang suka membantu orang dalam kesusahan yang digelarkan sebagai Abid Liu Melaka. Malah individu ini menjadikan Ustaz Abid Liu sebagai inspirasi dalam misi-misi kebajikan yang dilakukan. Apa yang dia buat, Faris? Yap, Abid Liu Melaka atau lebih dikenali sebagai Pak Ngah, atau nama sebenarnya Syekh Muhammad Mahdad Harun. Dia ni beliau melakukan misi kebajikan sempena PKP ini, di mana ramai yang terjejas, kita tahu kan. So dia buat satu program yang dinamakan Kongsi Rezeki, di mana dia menyampaikan sumbangan berupa kit makanan dan barangan keperluan asas kepada golongan yang memerlukan, terutamanya yang terputus bekalan makanan sewaktu PKP, dan boleh dapatkan bantuan-bantuan yang disumbangkan di Taman ASEAN 2, di kediamannya di Taman ASEAN 2, bermula jam 6 petang sehingga 9.30 malam setiap hari, Farah. Dia buat kat rumah Dia buat kat rumah. Tapi sebelum datang tu Pak Ngah cerita disarankan untuk menghubungi dulu di talian 019-768-7371. Dan Faris, sebelum ni saya difahamkan setiap pemohon, setiap yang mohon bantuan tu, dia akan mengambil details. Kenapa agaknya? Ini yang saya nak kongsikan ni. Yang menariknya, Pak Ngah ni setiap penerima yang datang dia akan ambil detail. Detail tinggal kat mana, berapa isi rumah dan sesuatu tu. Pada mulanya saya fikir
kalau nak bantu orang, kenapa sampai nak ambil detail? Tak nak bagi ambil 2 kali ke kan? Tak ikhlas ke? Kadang-kadang. Tapi apabila bertanyakan, tapi Pak Angah menceritakan sebenarnya itu adalah langkah atau inisiatif dia untuk lihat apa lagi yang boleh dibantu. Menerusi details tu, apa yang tak cukup dia boleh cuba untuk lengkapkan. Membantu. Dan itu pun mungkin salah satu langkah untuk bersuai kenal kan, sebab ada yang datang kali kedua berjumpa dengan Pak Angah pun macam dah kenal. Dah kenal. Macam mana keadaan sekarang, dah okey ke? Itu saya rasa satu langkah yang bijaklah. Dan Pak Angah ni setakat PKP ni dia telah membantu lebih 70 orang. 70 individu yang terjejas ekoran Perintah Kawalan Pergerakan kan, daripada PKP yang pertama dulu. Cuma baru-baru ini saja dia viral di media sosial. Apa antara agaknya keperluan asas yang diberikan? Mungkin kita ada beras, pampers, tepung, benda keperluan asas lah yang memerlukan. Dan Pak Angah ni pun secara peribadi, bila kita tanyakan kepada penerima yang datang, dia berkongsikan Pak Angah ni pun memang jenis yang suka membantu orang. Pak Angah ni dia ada buka satu bengkel, dan kadang-kadang dia memberikan servis yang percuma je di bengkel dia. Macam masalah yang ringan tu kan, dia berjasa kira halal lah. Murah rezeki. Kita doakan lebih banyak kita membantu orang, sebenarnya rezeki kita tak lebih bertambah. Tak kurang pun sebenarnya. Dan sepanjang liputan saya berjumpa dengan Pak Angah, lihat betapa sayu jugalah hati saya, sebab yang lihat yang ingin mendapatkan bantuan tu, ada yang terputus bekalan makanan, ada yang anaknya asma kan, dan mumi betul lah. Melalui seorang Pak Angah ni, macam mana dia membantu, dia tidak mengharapkan apa-apa balasan pun sebenarnya, dan dia tidak meletakkan apa-apa klasifikasi khas pun untuk penerima yang ada yang datang. Tak semestinya mengalami kesukaran yang teruk pun, tapi siapa saja yang perlukan bantuan boleh terus datang ke kediamannya di Taman ASEAN 2. Tapi pukul? Dari jam 6 petang sehingga 9.30 malam. So kita berharap lebih banyaklah orang-orang seperti Pak Angah ni. Pak Abid Melaka ni di Melaka yang boleh dapat membantu rakyat-rakyat Melaka yang terjejas akibat PKP. Okey, dan hari seterusnya selepas ini kita akan lihat pula ni, Melaka Foodbus nak share kita resepi cheese toast. Sempena PKP ni, sebab PKP ni kita dah tak boleh dine in, masak sendiri lah. Senang je. Kita tengok, mungkin kita boleh tengok video ni, boleh share kembali selepas ini di Gegau at MHI. Perniagaan anda terjejas akibat PKP 2.0? Atau anda baru nak mulakan perniagaan tapi buntu? Bagaimana cara nak pasarkannya? Senang je. Jangan risau, kami di Melaka hari ini sedia membantu. Iklankan produk anda kepada kami kerana kami menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk anda meningkatkan hasil jualan anda. Dengan platform-platform media sosial kami yang pastinya wow! Hubungi kami sekarang di talian 018 32999936. Selamat kembali dalam Gegau MHI. Kenapa, Farah? Senang rupanya nak cheese toast ni. Itulah, ingat susah sangat. Boring kan hari-hari buat menu yang sama je. Mungkin kita boleh buat cuba kelainan lah. Kita buat cheese toast pula kan.
daripada roti je boleh hidang ke satu. Kadang-kadang less is more. Benda yang simple tu jadi sedap. Yes. Okey. Dan sebenarnya kita dah sampai ke penghujungnya. Kita dah bersiaran lebih kurang 20 minit macam tu. Yep. Okey, jadi sebelum tu jangan lupa ikuti kami di laman sosial Facebook, Instagram, Twitter Melaka Hari Ini dan juga website melakaharini.my untuk kita bawakan berita-berita yang terkini. Dan jangan lupa subscribe YouTube Melaka TV dan Melaka Foodpass. Melaka Foodpass. Baik, terima kasih kepada anda yang mengikuti kami di laman sosial Facebook. Kita ada lebih kurang berpuluh yang tengok kita sekarang ni. Mungkin sebab pagi lagi tapi boleh recap dan ulang tayang selepas ini. Dan kita jumpa lagi pada hari Khamis di waktu yang sama bersama saya Faris Haikal Zakaria dan saya Farah Osman. Salam Melaka Kuman Jejaya, rakyat bahagia mengambil nudia, prihatin rakyat darurat memerangi COVID-19. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.